Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. InsyaAllah pagi ini kita akan melihat sebuah hadis berkenaan dengan bulan Muharram. Kita lihat hadis ini. An Abi Bakrah radhiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal arda. Zaman ataupun waktu itu ia berputar sama seperti semenjak hari Allah menciptakan petala langit dan bumi ini. As-sanatu 12 syahran. Jadi waktu yang berputar semenjak Allah menciptakan langit dan juga bumi ini, satu tahun mempunyai 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan sebahagian daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan haram yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Dan kemudian ada satu lagi bulan, iaitu bulan Rajab, yang seperti yang disebutkan oleh kabilah Mudhar, yang berada di antara Jumada dan Sya'ban. Baik. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang 4 bulan haram. Itu 4 bulan haram itu maknanya 4 bulan yang mulia di sisi Allah, melebihi bulan-bulan yang lain. Dan ada 3 bulan yang berturut-turut, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat iaitu bulan Rajab yang berada di antara Jumada ataupun Jamadil Akhir dan Sya'ban. Jadi bila tibanya bulan Muharram, jadi kita sekarang berada pada bulan Muharram. Hari ini 6 Muharram. Di bulan Muharram merupakan satu bulan daripada bulan-bulan haram, iaitu bulan-bulan yang mulia di sisi Allah. Yang mana bulan-bulan haram ini, segala kebaikan yang dilakukan padanya, Allah akan melipat gandakan ganjarannya, melebihi bulan-bulan yang lain. Dan bukan sekadar itu saja, setiap kejahatan
dosa maksiat yang dilakukan ketika bulan-bulan haram ini juga Allah akan melipat gandakan dosanya itu, tapi tidak pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan-bulan yang lain, setiap kebaikan yang dilakukan akan digandakan 10 kali ganda sampailah kepada 700 kali ganda. Tapi bila masuk bulan-bulan haram ini, Allah akan melipat gandakan lebih lagi daripada bulan-bulan yang lain. Begitu juga jika suatu dosa dilakukan pada bulan-bulan yang lain, Allah akan menulisnya sebagai satu dosa. Dosa tak digandakan. Tetapi bila masuknya bulan-bulan haram ini, Allah akan melipat gandakan dosa tersebut. Tak sama seperti bulan-bulan yang lain. Kalau kita lihat dalam surah 9 ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan seperti yang ada dalam kitab Allah ataupun seperti yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz itu. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Pada hari Allah menciptakan petala langit dan bumi ini. Dan sebahagian daripada 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Itu 4 bulan yang mulia. Zalika ad-dinul qayyim. Demikian itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffah. Dan perangilah orang-orang yang musyrik itu kesemuanya, kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka memerangi kamu kesemuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah kamu bahwasanya Allah itu dia bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, dalam ayat ini Allah menyebutkan 12 bulan itu telah Allah tentukan pada hari Allah menciptakan petala langit dan bumi ini. Dan kemudian sebahagian daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, itu bulan yang mulia. Dan kemudian Allah menyebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan itu. Jadi berkenaan dengan ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu seorang sahabat Nabi yang mahir dalam tafsiran Al-Quran ini, kata Ibnu Abbas, faja'alahunna huruman wa azuma hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal 'amalu salihu wal ajru a'zam. Jadi kata Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat ini, Allah menjadikan pada 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram dan Allah membesarkan kehormatan ataupun kemuliaan bulan-bulan tersebut. Dan Allah menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu a'zam, lebih besar dosanya itu jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi
kalau satu kesalahan yang sama dibuat di luar bulan haram, akan dikira sebagai satu dosa. Tetapi kesalahan yang sama jika dibuat pada bulan yang haram, Allah akan melipat gandakan dosa tersebut. Begitu juga kata Ibnu Abbas lagi, wal amalu salihu wal ajru a'zam. Begitu juga amalan yang soleh dan ganjaran yang akan diberikan Allah terhadap amalan tersebut juga digandakan, dilipat gandakan, lebih besar jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian kata Qatadah, iaitu seorang tabi'in, berkenaan dengan ayat ini, inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'ah wa wizran minaz zulmi fima siwaha. Sesungguhnya kezaliman atau perbuatan yang zalim itu, perbuatan yang zalim ini dia umum, bukan sekadar perbuatan yang menzalimi orang yang lain, tapi zalim itu juga merujuk kepada dosa-dosa yang dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang zalim yang dilakukan pada bulan-bulan haram, a'zamu khati'atan wa wizran, lebih besar kesalahannya dan lebih besar dosanya, minaz zulmi fi ma siwaha, daripada kezaliman ataupun dosa yang dilakukan selain daripada bulan-bulan haram. Wa in kana zulmu ala kulli halin aziman. Sesungguhnya kezaliman ataupun dosa itu pada setiap masa merupakan suatu benda yang besar. Dosa itu suatu benda yang besar bagi orang-orang yang beriman. Dia akan melihat dosa-dosa yang dilakukan itu ibarat seperti batu yang akan menghempapnya. Itu Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang beriman, dia melihat dosa yang dilakukan ibarat seperti batu besar yang akan menghempapnya. Sebaliknya, golongan yang engkar kepada Allah, mereka melihat dosa-dosa yang mereka lakukan itu ibarat seperti lalat yang menghurung hidungnya, yang ada di hadapan mukanya. Jadi golongan yang beriman menganggap dosa yang dilakukan itu besar. Tak kiralah bila masa sekalipun. Sebaliknya, orang yang engkar kepada Allah, mereka memandang dosa yang mereka lakukan itu benda yang kecil saja. Yang kata Qatadah tadi, wa in kana zulmu ala kulli halin aziman. Sesungguhnya perbuatan zalim ataupun dosa itu pada setiap waktu merupakan suatu perkara yang besar. Walakinnallaha yu'azzimu min amrihi ma yasha. Akan tetapi Allah, dia menjadikannya lebih berat tentang suatu perkara yang dia kehendaki. Jadi dosa itu suatu benda yang berat, benda yang besar jika dilakukan, dan Allah menjadikan ia lebih berat, ia lebih besar lagi ketika tibanya bulan-bulan haram ini. Jadi sebab itu bila masuknya bulan-bulan haram, iaitu 3 bulan yang berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kemudian bulan Al-Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Jadi kita kena ingat tentang 2 perkara. Yang pertamanya, setiap amalan yang soleh dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan bukan itu saja, kita juga kena ingat dan kita kena takut kerana setiap dosa yang dilakukan ketika bulan-bulan haram itu akan dilipat gandakan dosanya juga di sisi Allah. Di dalam kita berusaha untuk memperbanyakkan amalan yang soleh, ketika tibanya bulan-bulan haram ini, kita juga kena ingat tentang ancaman yang Allah nyatakan, seperti kata-kata Ibnu Abbas dan juga Qatadah tadi berkenaan dengan dilipat gandakan juga dosa di atas kesalahan yang dilakukan ketika bulan-bulan haram ini. Dan kemudian kalau kita lihat lagi dalam surah 5 ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menganggap halal ataupun kamu melanggar syiar-syiar agama Allah ini, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan yang haram itu. Di sini satu larangan daripada Allah supaya orang-orang yang beriman itu tidak menganggap halal ataupun melanggar syiar-syiar yang telah Allah tentukan, begitu juga tidak melanggar kemuliaan yang ada pada bulan-bulan haram itu. Kemudian dalam surah 2 ayat 194, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram itu jika dicabuli kehormatannya itu juga dibalas pada bulan haram. Jadi ini merujuk kepada perbuatan golongan yang musyrik ketika bulan-bulan haram itu. Di bulan-bulan haram sebelum datangnya Islam telah pun dianggap sebagai bulan-bulan yang mulia di sisi kaum Quraisy. Dan bila tibanya bulan-bulan haram itu, mereka akan meletakkan senjata mereka dan mereka takkan melakukan permusuhan ataupun peperangan ketika tibanya bulan-bulan haram itu. Dan kemudian perkara tersebut berterusan sampailah ketika Allah mengutuskan Nabi SAW. Jadi Allah mengiktiraf kemuliaan yang ada pada bulan-bulan yang haram itu. Tetapi apabila Nabi telah diutuskan dan kemudian Nabi dan para sahabat berhijrah meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, jadi ada di kalangan kaum Quraisy ini atau bangsa Arab itu mereka melanggar bulan-bulan haram itu dengan melakukan serangan ke atas umat Islam. Jadi Allah menyatakan jika berlakunya pencabulan pada bulan haram itu, maka umat Islam ini dibenarkan untuk membalas pencabulan tersebut juga pada bulan haram itu. Allah sebut lagi di sini, wal hurumatu qisas. Dan pada tiap-tiap perkara yang diberikan penghormatan kemuliaan itu, qisas, ada balasannya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaih. Maka sesiapa yang melampaui batas ke atas kamu, fa'tadu 'alaih, maka balaslah perbuatan tersebut bimithli ma atada 'alaikum, seumpama apa yang telah dilakukan kepada kamu. Jadi jika kaum musyrikin itu mereka melanggar kemuliaan bulan haram dengan menyerang Nabi dan orang-orang yang beriman, jadi orang-orang yang beriman dibenarkan untuk membalas perbuatan tersebut pada bulan yang haram, yang pada asalnya tak boleh dilakukan sebarang bentuk dosa dan juga kezaliman ataupun peperangan dan sebagainya. Tapi jika dilanggar dahulu oleh golongan yang musyrik, untuk membalas itu dibenarkan. Dan Allah sebut lagi di sini, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah kamu bahwasanya Allah itu dia bersama dengan orang-orang yang bertakwa.
Kemudian dalam satu lagi ayat dalam surah 2 ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram itu, iaitu tentang pembunuhan ataupun peperangan yang berlaku pada bulan-bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, peperangan yang berlaku pada bulan yang haram itu merupakan suatu perkara yang besar. Suatu dosa yang besar. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Kemudian perbuatan menghalang daripada jalan Allah dan engkar kepadanya dan menghalang ataupun menghalang orang lain daripada pergi ke Masjidil Haram dan mengeluarkan orang lain daripadanya minhu akbaru indallah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan suatu peristiwa yang berlaku pada bulan haram, iaitu seorang sahabat Nabi, ada sekumpulan sahabat yang Nabi utuskan untuk menjadi pengintip, untuk mengintip kaum Quraisy. Kemudian ketika itu belum lagi masuk bulan haram, itu pada hari akhir sebelum masuk bulan haram. Jadi seorang sahabat telah memanah seorang Quraisy, dan kemudian ketika panahan tersebut dilepaskan itu pada bulan di akhir bulan yang halal sebelum masuk bulan haram. Tapi kemudian orang yang dipanah tersebut mati pada keesokan harinya, iaitu pada hari yang pertama bulan haram. Jadi sebahagian daripada kaum muslimin sendiri menganggap perbuatan sahabat tersebut adalah suatu dosa yang besar di sisi Allah kerana dia telah membunuh seseorang pada bulan haram walaupun orang tersebut merupakan orang yang musyrik. Sedangkan sahabat tersebut dia memanah orang itu sebelum masuk bulan haram. Tapi orang tersebut mati pada hari yang pertama pada bulan haram itu. Dan kemudian bila sahabat tersebut balik ke Madinah, di sahabat-sahabat yang lain memandang dengan pandangan yang berbezalah, disebabkan pada anggapan mereka sahabat ini telah buat satu larangan Allah, iaitu perbuatan kezaliman atau pembunuhan pada bulan yang haram. Lalu turun ayat ini dan Allah memaafkan perbuatan sahabat tersebut. Di dalam ayat ini Allah nyatakan, Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, pembunuhan ataupun peperangan pada bulan haram itu merupakan suatu dosa yang besar di sisi Allah. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tapi jika dibandingkan dosa
sahabat tadi yang tak sengaja membunuh seorang musyrik dan mati pada hari yang pertama pada bulan haram itu lebih kecil jika dibandingkan dengan perbuatan golongan yang musyrik itu, mereka menghalang orang lain daripada jalan Allah, engkar kepada Allah, dan kemudian mereka menghalang orang lain daripada datang ke Masjidil Haram, bahkan mengusir para sahabat yang duduk di Mekah itu keluar daripada Mekah. Itu semua akbaru indallah. Dosanya itu lebih besar di sisi Allah jika dibandingkan dengan perbuatan sahabat tadi yang tidak sengaja terbunuh orang yang lain pada bulan yang haram itu. Jadi Allah memaafkan kesalahan sahabat tersebut. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada pembunuhan. Di fitnah di sini kita kena faham iaitu perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu kepada orang-orang yang beriman. Dia bukan merujuk kepada fitnah iaitu berita bohong itu. Kadang-kadang kita ambil ayat ini, kita kata wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Sedangkan fitnah di sini bukanlah berita bohong. Berita bohong dalam bahasa Arab disebut sebagai buhtan. Itu baru maksudnya berita bohong yang direka-reka untuk menuduh orang yang lain. Jadi fitnah ini dia bukan merujuk kepada perkara tersebut. Jadi kalau kita gunakan ini untuk merujuk kepada dosa menuduh orang lain itu salah gunalah. Tak kena sebab fitnah dalam ayat ini merujuk kepada kezaliman dan juga perbuatan keingkaran yang dilakukan oleh golongan yang musyrik itu, kezaliman mereka ke atas Nabi dan juga para sahabat iaitu orang-orang yang beriman. Itu lebih besar dosanya daripada membunuh orang yang lain. Tapi kalau menuduh orang yang lain dengan perbuatan suatu benda yang dia tidak lakukan, itu dosa yang besar. Tapi taklah sebesar membunuh orang yang lain. Jadi itu fitnah di sini merujuk kepada kezaliman dan juga keingkaran kepada Allah dan perbuatan syirik itu. Dan kemudian Allah menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka iaitu golongan yang musyrik itu, mereka tidak berhenti memerangi kamu sehinggalah mereka boleh untuk mengembalikan kamu atau mengeluarkan kamu daripada Islam, mengembalikan kamu kepada agama yang musyrik itu, agama yang syirik itu, ini sata'u jika mereka mampu. Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir. Dan siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, lalu dia mati dalam keadaan dia kafir, engkar kepada Allah, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu akan terhapus segala amalan-amalan mereka fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia ini dan juga pada hari akhirat nanti. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Di hujung ayat ini Allah menyebutkan siapa yang murtad, keluar daripada agama, kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, engkar kepada Allah. Begitu juga perbuatan mensyirikkan Allah, dosa mensyirikkan Allah itu juga besar dosanya di sisi Allah, takkan diampunkan melainkan dengan taubat nasuha dan meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Jadi perbuatan syirik dan juga keluar daripada agama ini dosa yang besar di sisi Allah dan akan menyebabkan terhapus segala amalan baik yang dilakukan. Contohnya katalah ada seorang Muslim yang ketika dia Muslim banyak dia lakukan amalan yang soleh, tetapi kemudian tiba-tiba dia keluar daripada Islam. Di perbuatan yang keluar daripada Islam itu menyebabkan kesemua amalan yang soleh yang dilakukan sebelum itu kesemuanya terhapus, tak ada nilai di sisi Allah. Begitu juga perbuatan mensyirikkan Allah
Dia akan menyebabkan seorang itu terkeluar daripada agama dan membatalkan kesemua amalan-amalan yang telah dilakukan. Golongan yang mensyirikkan Allah dan yang keluar daripada agama ini, jika mereka mati dalam keadaan tak sempat untuk bertaubat, wa ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal dalam neraka tersebut. Itu balasan bagi orang-orang yang keluar daripada agama, melakukan syirik kepada Allah, akan terhapus segala amalan mereka dan akan kekal berada dalam neraka. Tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun mungkin melakukan dosa-dosa yang besar di sisi Allah, seperti melakukan zina, pembunuhan, minum arak dan sebagainya, dan dosa-dosa besar yang lain, jika tak sampai kepada perbuatan mensyirikkan Allah, maka masih ada peluang untuk dia masuk ke dalam syurga. Itu sebab itu dalam hadis Nabi sebutkan syafaat Nabi itu syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu antaranya untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang besar di kalangan umatku. Jadi itu, tapi dengan syarat dia tak sampai kepada perbuatan mensyirikkan Allah lah. Kerana itu akan menjadikan dia kekal dalam neraka dan tak layak untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Dan itu yang berlaku kepada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Walaupun Abu Talib merupakan orang yang sayangkan Nabi, banyak membantu Nabi, berkorban untuk membantu Nabi, melindungi Nabi, tetapi dia tak akan mendapat syafaat untuk selamat daripada azab neraka itu. Cuma dia di hari akhirat nanti Allah akan meringankan sedikit azab kepada Abu Talib ini, iaitu dia akan, disebutkan dalam hadis, dia akan memijak kawasan yang bara api neraka, ataupun dia memakai sandal daripada api neraka, dan kemudian otaknya akan menggelegak disebabkan panasnya bara api neraka yang berada di bawah kakinya, ataupun sandal yang dipakainya itu, yang diperbuat daripada api neraka. Jadi ini siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka yang akan diberikan kepada Abu Talib disebabkan kecintaan dia kepada Nabi SAW dan pengorbanan dia untuk membantu dan juga melindungi Nabi. Tapi disebabkan akhir hayat dia tu, dia tak sempat bertaubat, bahkan dia tak nak untuk memeluk Islam. Di akhir hayat dia, Nabi datang bertemu dengan dia dan mengajarkan ucapan kalimah syahadah itu, tapi dia tetap enggan untuk mengucapkannya, dan dia mati dalam keadaan musyrik. Dan dia tak akan dapat syafaat Nabi untuk selamatkan dia daripada azab neraka. Jadi itu balasan bagi golongan yang murtad dan juga yang musyrik, itu kekal dalam neraka. Jadi sebab tu di sini Allah nyatakan fitnah itu, perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang musyrik itu, juga perbuatan syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Kerana kalau orang yang Muslim, walaupun dia membunuh sekalipun, kalau tak sampai kepada perbuatan syirik, dia mungkin akan diazab dalam neraka, tetapi kemudian dia akan diselamatkan dan akan dimasukkan ke dalam syurga jika iman itu masih ada dalam hatinya. Jadi di sini Allah menyebutkan di awal ayat ini tadi berkenaan dengan bulan haram, yang mana segala bentuk kezaliman yang dilakukan di dalamnya merupakan suatu perkara yang besar dosanya di sisi Allah. Tapi jika dibandingkan dengan perbuatan kezaliman dan kesyirikan itu lebih besar lagi daripada kesalahan yang dibuat oleh sahabat ini secara tidak sengaja pada bulan haram. Baik, kembali kepada hadis tadi. Nabi sebut di sini ada 3 bulan yang berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, dan kemudian satu lagi bulan Rajab. Jadi berkenaan dengan bulan Muharram, jadi kita berada pada bulan Muharram, kita masuk tahun yang baru, dan hari ini
sampai kepada 6 Muharram. Ketika zaman Nabi dahulu, dia tak ada tahun yang baru, kerana tahun baru ni dia bermula ketika zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ketika zaman Nabi dulu, umat Islam tak ada kalender yang menyatakan ini tahun baru ataupun ini tahun yang keberapa, tak ada. Kerana bangsa Arab, mereka ada bulan 12 bulan tu memang adalah disebutkan, tetapi tak ada kiraan dari segi tahun. Jadi mereka bila nak kira tahun tu, mereka merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku ketika zaman tersebut. Contohnya tahun gajah. Nabi dilahirkan pada tahun gajah, contohnya. Jadi mereka merujuk kepada peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Tapi dari segi kiraan tahun itu, ni tahun yang keberapa, itu tak ada. Sampailah ketika zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, barulah bermulanya kiraan tahun itu. Tapi dari segi nama-nama bulan itu memang dah ada dah. Daripada dulu lagi. Sebelum Islam datang pun dah ada dah nama-nama bulan ini. Cuma kiraan tahun saja belum ada lagi. Jadi kiraan tahun itu bermula pada zaman Umar disebabkan ada keperluan. Jadi Islam ketika itu sudah tersebar luas. Jadi ramai gubernur-gubernur yang dilantik dan dihantar untuk menjalankan pemerintahan di negeri-negeri yang jauh daripada Madinah tersebut. Dan bila khalifah nak menghantar arahan dalam bentuk surat ataupun utusan, jadi makan masa yang lama untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang jauh itu. Jadi bila sampai kepada gubernur-gubernur itu, kadang-kadang mereka tak pasti yang arahan tersebut bila patut mereka laksanakan. Jadi ada sebuah kisah iaitu yang disebutkan berkenaan dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi Umar bin Al-Khattab mengutuskan surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari, dan kemudian bila sampai surat tersebut, arahan untuk melakukan suatu perkara pada bulan Sya'ban. Jadi kata Abu Musa, kami tak tahu apakah arahan ini patut dilakukan pada Sya'ban tahun ini ataupun sepatutnya lakukan pada tahun yang lepas. Maksudnya dah terlepas pun perintah tersebut. Jadi Abu Musa tak tahu perintah ini sepatutnya bila dilakukan. Sya'ban yang telah lepas itu ataupun Sya'ban yang akan datang ataupun yang sekarang ini. Disebabkan itu, Umar pun mengumpulkan para sahabat di Madinah dan beliau bermesyuarat dengan mereka untuk memberikan suatu penyelesaian kepada masalah ini. Jadi mereka pun berbincang, bermesyuarat, dan kemudian mereka menetapkan supaya diadakan satu kiraan tahun supaya mudah untuk melaksanakan perintah-perintah itu, khususnya di negeri yang jauh daripada khalifah. Kalau di Madinah mungkin tak ada masalah. Khalifah keluarkan perintah, terus dilakukan. Jelas. Bila nak dilakukan pun kalau ada masalah boleh rujuk kepada khalifah. Tapi jika tempat-tempat yang jauh itu perlu kepada arahan yang lebih jelas, spesifik, bilakah waktunya, bulan apa, tahun bila, supaya senang untuk dilaksanakan. Dan kemudian apabila para sahabat mereka berbincang, bermesyuarat, jadi ada yang mengusulkan menggunakan tahun yang digunakan oleh bangsa Rom. Itu tahun Masihi lah. Tapi sebahagian di kalangan mereka menolak cadangan tersebut. Dan kemudian ada juga yang mencadangkan tahun itu dikira berdasarkan tahun kelahiran Nabi. Tapi juga cadangan tersebut ditolak. Ada yang mencadangkan tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Kemudian sebahagian sahabat yang lain juga menolak cadangan tersebut. Ada yang mengusulkan tahun kewafatan Nabi SAW. Juga pendapat tersebut ditolak. Dan kemudian mereka
ada yang mencadangkan supaya dikira tahun itu berdasarkan peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Jadi khalifah kemudian bersetuju dengan cadangan tersebut. Dan kemudian Uthman pula mengusulkan supaya bulan Muharram itu dijadikan sebagai bulan yang pertama. Bulan yang pertama. Kerana sebelum itu dia tak ada bulan yang pertama, tak ada tahun bila. Yang ada cuma nama-nama bulan. Tapi kemudian ketika para sahabat berbincang ketika zaman Khalifah Umar itu, mereka cadangkan tahun itu dikira berdasarkan peristiwa hijrah, dan kemudian bulan itu menurut cadangan Uthman, bulan Muharram dipilih sebagai bulan yang pertama. Daripada situlah lahirnya kalender hijrah yang dipakai sampailah pada hari ini. Dan berkenaan dengan bulan Muharram itu, Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul laili. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal sesudah daripada bulan Ramadan, syahrullahil Muharram, iaitu pada bulan Allah, bulan Al-Muharram ini. Wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul laili, dan solat yang paling afdal sesudah daripada solat fardu itu adalah solat pada waktu malam. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan bulan Muharram itu sebagai syahrullah, bulan Allah. Jadi sebab itu sebahagian daripada golongan salafus salih di kalangan 4 bulan haram itu tadi, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab, sebahagian mereka berpendapat Muharram itu merupakan bulan yang paling mulia di antara 4 bulan tadi. Kerana Nabi dalam hadis ini, Nabi menyandarkan bulan Muharram itu, dan Nabi sebut sebagai syahrullah. Nabi sandarkan kepada Allah, bulan Allah, syahrullahil Muharram, bulan Allah, iaitu bulan Muharram ini. Jadi apabila perkara yang disandarkan kepada Allah itu antaranya menunjukkan kemuliaan perkara tersebut. Bila kita sebutkan bulan Allah, maknanya Allah berikan kemuliaan kepada bulan itu. Begitu juga bila kita sebutkan Baitullah, rumah Allah. Jadi Allah memberikan kemuliaan kepada Baitullah, kepada Kaabah itu. Begitu juga Kitabullah, kitab Allah. Ini merupakan sesuatu yang datang dari sisi Allah, kata-kata Allah. Jadi Allah berikan kemuliaan kepada kitab Allah itu. Begitu juga Rasulullah, utusan daripada Allah, pesuruh Allah, juga manusia yang Allah muliakan dengan Allah menurunkan wahyu kepada Rasul itu. Jadi perkara yang disandarkan kepada Allah itu nak menggambarkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada perkara tersebut. Jadi begitu juga bila Nabi menyebutkan Syahrullahil Muharram, nak menunjukkan yang kemuliaan yang ada pada bulan Muharram itu lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan pada bulan Muharram, Nabi kata puasa yang paling afdal selepas bulan Ramadan adalah pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram juga diperintahkan supaya kita memperbanyakkan puasa pada bulan Muharram ini. Dan seterusnya Nabi nyatakan solat yang paling afdal selepas daripada solat fardu adalah solat pada waktu malam. Jadi puasa pada bulan Muharram disuruh kita perbanyakkan. Yang cuma puasa yang spesifik disebutkan dalam hadis Nabi, dia yang ada adalah pada hari yang ke-10
ataupun disebut sebagai Ashura. Dalam sebuah lagi hadis, an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Daripada Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Ashura, puasa pada hari Ashura, iaitu pada hari yang ke-10 pada bulan Muharram, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku mengharapkan supaya Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun sebelum hari Ashura itu. Jadi ini Nabi sebutkan kelebihan yang ada pada puasa Ashura, iaitu puasa pada 10 Muharram. Dan dalam sebuah lagi hadis, dalam kita nak berpuasa 10 Muharram ini, jadi kita boleh berpuasa pada 9 hari bulan sebelumnya, kerana dalam sebuah lagi hadis Nabi menyebutkan tentang Nabi akan berpuasa, Nabi bercadang untuk berpuasa pada tahun hadapan pada hari yang ke-9, hari 9 dan juga hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Di dalam hadis ini, sami'atu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda berpuasa pada hari Ashura, dan baginda memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Lalu kata para sahabat kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Ashura ini merupakan hari yang diagungkan, yang dibesarkan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, fa iza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. InsyaAllah, jika kita bertemu dengan tahun hadapan, kita akan berpuasa pada pada hari yang ke-9, iaitu 9 Muharram. Disebabkan kaum Yahudi dan juga Nasrani, mereka mengagungkan 10 Muharram itu saja. Jadi Nabi nak berbeza daripada mereka. Walaupun 10 Muharram tu puasa, tapi Nabi puasa. Nabi katakan insya-Allah tahun depan kita puasa pada 9 hari bulan. Supaya nak berbeza dengan kaum Yahudi dan juga Nasrani. Kerana kalau 10 semata-mata, itu sama dengan mereka. Tapi kalau 9 dan juga 10, itu dah berbeza dengan mereka. Tapi Nabi tak sempat, baginda tak sempat untuk berpuasa pada tahun hadapan itu kerana baginda wafat sebelum tibanya bulan Muharram tahun yang seterusnya itu. Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Abbas, Nabi tidak sempat untuk bertemu dengan tahun hadapan untuk baginda berpuasa pada hari yang ke-9 itu. Tapi Nabi perintahkan kepada para sahabat, insya-Allah tahun depan kita berpuasa pada 9. Di 9 dan juga pada 10 Muharram. Dan kemudian ada satu lagi hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis itu disebutkan sumu yauma asyura wa halifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Berpuasalah kamu pada hari Asyura itu dan selisihilah kaum Yahudi. Wa sumu qablahu yauman, berpuasalah kamu sehari sebelumnya, iaitu pada 9 hari bulan Muharram, au ba'dahu yauman, ataupun sehari selepasnya pada 11 Muharram itu. Jadi hadis ini daripada Musnad Ahmad, dan menurut Ahmad Syakir ini hadis yang hasan. Cuma ada sebahagian ulama hadis menyatakan ini hadis yang dhaif, tapi sebahagian lagi menyatakan ini hadis yang hasan. Jadi bagi siapa yang tak sempat berpuasa pada 9 atau mungkin ada urusan dan sebagainya dan susah untuk berpuasa pada 9 Muharram, hari Tasu'a itu, diboleh berpuasa pada hari yang ke-11 berdasarkan hadis daripada Imam Ahmad, yang sebahagian ulama hadis kata ini merupakan hadis yang hasan. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, Sahih Muslim ini 9 dan juga 10. Jadi itu yang paling baik, 9, 10. Ataupun 10, 11. Baik, jadi kenapa hari Asyura ini merupakan hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Nasrani? Dalam sebuah lagi hadis, kalau dilihat dari segi sejarah, hari Asyura ni, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah lagi, ketika tibanya hari Asyura, kaum Quraisy mereka akan berpuasa pada hari Asyura tersebut. Jadi puasa pada hari Asyura dibuat juga sebelum daripada Islam oleh kaum musyrikin. Dan Nabi pun ketika di Mekah dulu, Nabi berpuasa pada hari Asyura, pada 10 Muharram itu. Bahkan puasa tersebut wajib sebelum datangnya, ataupun sebelum Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada hari Asyura menjadi puasa yang wajib untuk Nabi dan juga para sahabat. Dan kemudian selepas diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, Nabi berikan pilihan kepada para sahabat sama ada mereka nak berpuasa ataupun tidak pada hari Asyura itu. Jadi dalam kita nak berpuasa pada hari Asyura, jadi kita juga kena ingat bahawasanya ini taklah sampai kepada wajib. Jadi kalaulah ada orang yang tak berpuasa pada hari Asyura, itu tak ada masalah sebab Nabi sendiri berikan pilihan kepada para sahabat baginda, siapa yang nak berpuasa, puasa pada hari Asyura. Siapa yang tak nak berpuasa, tak apa, tinggalkan, dia boleh makan pada hari tersebut. Janganlah sampai kita ni memandang serong ataupun meremehkan pula orang yang tak berpuasa pada hari Asyura. Tapi siapa yang berpuasa pada hari Asyura, Nabi sebutkan ada kelebihan yang besar, iaitu akan diampunkan dosa setahun yang telah lalu. Tapi siapa yang tak nak berpuasa atau mungkin ada keuzuran dan sebagainya, jadi tak perlu untuk kita meremehkan mereka. Kerana ini satu pilihan, tak sampai kepada suatu kewajipan. Dan jika nak melihat tentang kelebihan hari Asyura itu, dari segi sejarahnya, disebutkan dalam hadis ini, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura fasu'ilu an zalika faqalu hadza al-yawm allazi azhara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun fa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi shaumih.
Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Fawajada al-yahud yasumuna yauma Asyura. Lalu baginda mendapati kaum Yahudi juga mereka berpuasa pada hari Asyura. Fasu'ilu an zalika. Lalu mereka ditanya tentang kenapa mereka berpuasa pada hari Asyura. Faqalu hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil. Lalu mereka mengatakan ini merupakan hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel ala Fir'aun, daripada Fir'aun. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Lalu kami berpuasa padanya untuk mengagungkan ataupun membesarkan kelebihan yang ada pada hari ini, iaitu hari Allah selamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Dan Nabi tidak menolak kata-kata mereka. Itu maknanya betul lah apa yang mereka katakan ni. Jadi sebab itu sebahagian, kalau kita dengar kisah-kisah Israiliyat dan kemudian dia tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, jadi kita boleh untuk menerima kisah-kisah tersebut. Tapi kalau bertentangan dengan prinsip-prinsip Quran ataupun tentang yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, jadi kisah-kisah tersebut perlu ditolak lah. Tapi yang kisah ni, iaitu hari Asyura, hari Allah selamatkan Nabi Musa tu, Nabi tidak membantah perkara ini. Itu maknanya betul lah tu apa yang mereka katakan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Lalu sabda Nabi ketika mendengar jawapan mereka, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak kepada Nabi Musa itu daripada kamu semua. Jadi kami ini lebih dekat kedudukannya dengan Nabi Musa daripada kamu semua. Kerana Nabi Musa itu bukanlah beragama Yahudi. Nabi Musa beragama Islam. Kesemua Nabi dan Rasul itu beragama Islam. Jadi orang-orang kaum muslimin itu lebih berhak, lebih dekat dengan Nabi Musa itu daripada kaum Yahudi sendiri. Fa'amara bis-shaumih. Lalu Nabi memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Yang mana asalnya wajib sebelum diwajibkan puasa Ramadan, tapi kemudian berubah menjadi sunnah selepas puasa pada bulan Ramadan diwajibkan. Baik. Jadi di samping berpuasa pada bulan Muharram, sama ada puasa pada hari Asyura pada 9 hari bulan ataupun 11 hari bulan, kita juga disuruh untuk memperbanyakkan amalan yang soleh ketika bulan-bulan haram ini, selain daripada puasa, bukan puasa saja, selain daripada puasa seperti solat, begitu juga seperti membaca Quran ataupun kita mentadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran, begitu juga amalan-amalan soleh yang lain, sedekah, infak dan sebagainya. Itu semua kita disuruh untuk perbanyakkan ketika bulan-bulan haram. Begitu juga khususnya pada bulan Muharram ini, yang mana sebahagian golongan salaf menganggap ia lebih mulia daripada bulan-bulan haram yang 3 lagi itu. Jadi kita kembali kepada hadis yang utama. Jadi hari ini kita melihat berkenaan dengan bulan-bulan haram, iaitu Nabi sebutkan dalam hadis ini waktu berputar sebagaimana pada hari Allah menciptakan petala langit dan bumi ini, iaitu ada 12 bulan dan 4 bulan daripadanya adalah bulan-bulan yang haram. Itu 3 bulan yang berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan kemudian bulan Rajab di antara yang terletak di antara Jamadil Akhir dan bulan Sya'ban. Di sini Nabi sebut Rajab Mudhar, Rajab menurut kabilah Mudhar, kerana ada kabilah lain yang mereka menganggap bulan Rajab ni dia bukan di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban tapi pada bulan yang lain. Jadi sebab itu Nabi sebut di sini Rajab Mudhar, Rajab yang disebut oleh kabilah Mudhar. Jadi bulan-bulan yang haram ini menurut kata Ibnu Abbas, itu seorang sahabat Nabi, dan juga
Qatadah itu seorang tabi'in, Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan yang dilakukan padanya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan begitu juga Allah akan melipat gandakan dosa ataupun kesalahan yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini lebih daripada bulan-bulan yang lain. Di dalam kita memperbanyakkan amalan yang soleh, kita juga kena ingat tentang betapa besarnya ancaman kepada golongan yang melakukan dosa pada bulan-bulan haram ini. Dosa itu satu perkara yang besar di sisi orang-orang yang beriman, tetapi bila masuknya bulan haram, ia akan menjadi lebih besar lagi daripada bulan-bulan yang lain. Sebab itu kita kena ambil berat tentang perkara ini. Baik, jadi sekat itu dulu untuk pagi ini. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Saya nak tanya sikit lah. Saya rasa macam ada sikit salah faham tentang perbuatan, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan lah. Kita selalu dengar kalau orang tu berniat untuk buat baik, akan ditulislah kebaikan untuk dia. Tapi kalau seseorang tu niat untuk buat buruk, dia tak tulis lagi sampailah dia buat benda tu. So saya rasa ada salah faham sikit, kalau Ustaz boleh betulkan. Okay, berkenaan dengan niat dan juga perbuatan. Jadi niat untuk melakukan suatu perbuatan yang baik itu, dia akan dikira sebagai suatu kebaikan lah. Dalam sebuah hadis yang agak panjang, Nabi sebutkan tentang apabila seorang nak melakukan suatu perbuatan yang baik, dia berniat dan berazam untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, dia akan ditulis baginya satu pahala, satu kebaikan. Kemudian jika dia lakukan, Allah akan gandakan setiap kebaikan itu kepada 10 kali ganda. Satu kebaikan pahalanya 10 kali kebaikan yang sama dilakukan. Jadi kalau kita baca kisah Isra Mi'raj itu, solat yang asalnya 50 waktu, kemudian dia menjadi 5 waktu dikurangkan, tapi dari segi pahalanya itu masih kekal sebanyak 50 waktu. Begitu juga kebaikan yang lain disebutkan dalam hadis Nabi. Dalam Quran pun ada juga sebutkan, satu kebaikan akan digandakan menjadi 10 kali ganda. 10 kali ganda itu minimum, sampailah kepada 700 kali ganda. Berkenaan dengan perbuatan yang salah ataupun dosa pula, jika diniat untuk melakukan dosa ataupun kesalahan itu, kalau sekadar niat, dia belum lagi dikira sebagai dosa. Tetapi jika diikuti dengan perbuatan ataupun kata-kata untuk melakukan dosa tersebut, yang ketika itu dia akan dikira berdosa lah. Walaupun mungkin dia tak sempat nak lakukan dosa tu, dia dah berniat dah berazam nak buat dosa tu, tapi tiba-tiba ketika dia nak buat tu, dia terhalang disebabkan ada benda lain. Mungkin dia terhalang, dia tak jadi buat tu disebabkan ada orang lain kat situ, contohnya. Kalau tak ada orang lain tu, memang dia dah buat dah dosa tu. Jadi itu dia dikira berdosa lah. Walaupun dia tak sempat lakukan, tapi dia tak sempat tu, dia tinggalkan dosa tu disebabkan ada halangan untuk dilakukan. Bukan disebabkan dia takutkan Allah. Tapi kalau dia berniat untuk melakukan dosa, kemudian dia teringat tentang ancaman Allah kepada dosa itu, dan dia pun tak jadi, dia batalkan niat dia, jadi itu dia tak dikira sebagai satu dosa. Bahkan Nabi sebut dia akan ditulis dengan satu pahala, disebabkan niat yang salah kemudian dia batalkan kerana dia takutkan Allah, dia itu akan dikira sebagai suatu pahala. Tapi kalau perbuatan itu terhalang disebabkan benda-benda yang lain, dia tetap juga dikira sebagai dosa lah. Sebab itu ada hadis Nabi berkenaan dengan dua orang Muslim yang berperang
ataupun yang berbunuh-bunuhan. Nabi kata kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Jadi para sahabat bila mendengar kata-kata Nabi itu, mereka tak berapa jelas lah, mereka nakkan penjelasan lagi daripada Nabi. Kenapa dua-dua akan masuk ke dalam neraka? Sedangkan yang membunuh itu seorang. Walaupun ada dua orang yang niat mereka itu sama, masing-masing nak membunuh orang yang lain. Tapi yang bila seorang ni dah bunuh seorang lagi, jadi dia selamatlah. Jadi yang terbunuh itu seorang saja. Tapi Nabi kata kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Jadi sahabat tanya, kenapa kedua-dua akan masuk dalam neraka? Bukankah yang terbunuh itu dia dibunuh? Nabi kata disebabkan niat itu sama niat dah. Cuma dia tak sempat membunuh seorang lagi itu disebabkan dia dah dibunuh dulu. Tapi kalau dia tak dibunuh, dia yang akan membunuh orang tersebut. Jadi disebabkan itu kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka disebabkan dosa itu. Jadi itu kejahatan jika diniat, diazam, ada usaha untuk melakukannya, dia dikira berdosa walaupun dia tak sempat melakukan disebabkan adanya halangan. Tapi kalau niat yang salah itu dia ditinggalkan disebabkan takutkan Allah, ketika itu dia akan ditulis dengan kebaikan. Okay, jadi moga-moga jelaslah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, satu lagi tentang hadis tadi ya. Hadis daripada Musnad Ahmad. Nanti sekejap saya paparkan. Okey. Jadi ini hadis berkenaan dengan berpuasa pada pada hari Ashura dan menyelisihi kaum Yahudi, iaitu berpuasa sehari sebelumnya, iaitu pada 9 atau ba'da yaum ataupun selepasnya itu pada hari yang ke-11. Kerana Yahudi berpuasa pada hari 10 itu saja semata-mata. Jadi kaum muslimin disuruh berpuasa 9, 10 ataupun 10, 11. Baik. Jadi ini riwayat Ahmad dan menurut Syekh Ahmad Syakir ini hadis yang hasan. Tapi ada sebahagian lagi ulama hadis mereka berbeza pendapat mengatakan ini hadis yang dhaif. Jadi bagi siapa yang menganggap hadis ini hadis yang hasan, dia boleh berpuasalah pada hari yang ke-11 tu. Okey, baik. Jadi insya-Allah untuk pagi ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada apa yang disampaikan pada pagi ini, dan mudah-mudahan apa yang kita baca daripada ayat-ayat Allah tadi dan apa yang kita baca daripada hadis Nabi tadi, Allah nilai sebagai amalan yang soleh di sisinya, kerana ia termasuk sebahagian daripada amalan yang soleh yang besar ganjarannya, iaitu menuntut ilmu. Itu juga termasuk dalam amalan soleh yang disuruh kita perbanyakkan pada bulan-bulan yang haram ini. Bukan sekadar puasa, tapi juga termasuk amalan-amalan yang lain, antaranya adalah menuntut ilmu itu. Jadi insya-Allah sekian itu dulu untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya. Jazakumullah Ustaz.
Ya. Tanya sikit lah, terlupa lah. Dia kalau perbalahan politik ni, dia tak termasuk dalam kategori ni Ustaz. Politik tu dia tak termasuklah, sebab politik ni dia benda yang ijtihad kan, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ini merujuk kepada dosa yang jelas di sisi Allah. Politik tu nak parti mana ke, geng mana pun tak ada masalah, itu ijtihad saja. Okey, terima kasih.